Datuk Speaker, ahli-ahli yang berhormat, meskipun kita menyedari bahawa Dr. Mahathir sudah menjadi sejarah ataupun menjadi dan menerima sejarah, namun dia tidak menghalang kita untuk daripada merasa aneh kerana hari ini Tun Mahathir tiba-tiba menyatakan pendirian yang berbeza. Bagaimanapun ini tidaklah begitu memeranjatkan, kerana apabila kita menghimbas kembali pergolakan politik yang dinyatakan tadi, UMNO sememangnya sentiasa berdolak dalih dan tidak konsisten dan acap kali berselindung di sebalik istana apabila berlaku hempitan politik. Datuk Speaker, jelas sekali hujar Tun Mahathir ketika itu berbeza sekali daripada yang dilakukan oleh UMNO selepas itu. Mereka lantas melakukan pindaan undang-undang tubuh negeri meskipun menyentuh kuasa sultan. Dalam situasi yang tergesa-gesa dan penuh kekaburan, hari ini perbuatan mereka yang tidak beradab itu terbongkar satu persatu, jelik dan memalukan. Ini termasuk topik permasalahan yang kita depani ketika ini. Perkara 521 Undang-Undang Tubuh Negeri Islam. Perkara 521 yang asal berbunyi: 1. Kebawah-duli Yang Maha Mulia mestilah di atas cadangan Suruhanjaya Perkhidmatan yang berkenaan dengan surat cara di bawah tanda tangan baginda dan moha kerajaan melantik seorang yang memegang jawatan sepenuh masa dalam perkhidmatan awam untuk menjadi setiausaha kerajaan negeri, penasihat undang-undang negeri dan pegawai kewangan negeri. Dengan syarat sebelum bertindak di atas cadangan itu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan yang berkenaan, Kebawah-duli Yang Maha Mulia mesti mempertimbangkan nasihat Menteri Besar dan boleh sekali merujukkan cadangan itu kepada Suruhanjaya Perkhidmatan supaya ia boleh dipertimbangkan semula. Pindaan yang dilakukan pada tahun 1993 dan terpakai sehingga kini berbunyi 5021. Maka hendaklah diwujudkan jawatan setiausaha kerajaan, penasihat undang-undang negeri dan pegawai kewangan negeri, dan pelantikan ke jawatan-jawatan itu hendaklah dibuat oleh Suruhanjaya Perkhidmatan yang berkenaan dari kalangan anggota mana-mana perkhidmatan awam yang relevan. Datuk Speaker, ahli-ahli yang berhormat, demikianlah secara ringkas senario dan perkembangan politik negara yang melatari pemansuhan kuasa sultan hingga terkesan dalam hal pelantikan 3 pegawai ex officio dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan EXCO oleh pentadbiran UMNO pada tahun 1993. Pakatan Rakyat berpendapat pindaan tersebut telah mengakibatkan kesan negatif kepada pentadbiran negeri. Bagi menyokong hujah ini, izinkan saya menegaskan kedudukan dan peranan istana, kerajaan dan perkhidmatan awam dalam pentadbiran negeri. Jika kita teliti peruntukan perlembagaan dan perakuan dalam laporan Suruhanjaya REIT 1957, kita dapat rumuskan kedudukan dan peranan istana, kerajaan yang memerintah dan perkhidmatan awam. Ia diperkuat dengan amalan secara konsisten dipatuhi di semua negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen atau dengan izin Westminster. Sebangsa amalan konsisten membentuk apa yang disebut Konvensyen Perlembagaan dengan izin Constitutional Convention. Ini kini dikanunkan sebagai undang-undang dalam perlembagaan kita, baik perlembagaan persekutuan maupun perlembagaan negeri. Kedudukan
dan peranan raja-raja cukup jelas. Mereka adalah raja-raja berperlembagaan, iaitu yang di-Pertuan Agong di peringkat persekutuan adalah ketua negara. Manakala raja-raja pula adalah ketua negeri. Perdana Menteri dan Menteri Besar pula adalah ketua kerajaan yang dilantik dari ahli-ahli dewan. Meskipun mereka dilantik oleh ketua negeri, mereka bertanggungjawab kepada dewan. Inilah bentuk demokrasi yang dilaksanakan mengikut sistem Westminster. Dalam kerangka tersebut, Menteri Besar dan kabinetnya, yakni Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, EXCO, mesti bertanggungjawab terhadap segala keputusan dan dasar yang digubal dan dilaksanakan. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja tidak dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, bertindak menurut nasihat. Konsep ini sebenarnya adalah untuk melindungi istana dari terperangkap dalam kontroversi dan politik. Sebenarnya, raja-raja menjadi lambang negeri dan perpaduan rakyat yang menjangkaui politik kepartian. Raja-raja diberi banyak keistimewaan, termasuk peruntukan dalam senarai diraja, civil list, yang tidak boleh dikurangkan. Mereka juga mempunyai peranan besar sebagai ketua agama negeri masing-masing. Kuasa pemerintahan atau eksekutif diletakkan secara formal di tangan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja. Bagaimanapun, pelaksanaan kuasa ini diletak di tangan kerajaan yang memerintah, kerana mereka saja yang boleh disoal oleh wakil-wakil rakyat. Mengambil prinsip tersebut sebagai landasan, ia menjelaskan kedudukan dan peranan perkhidmatan awam. Oleh sebab mereka tidak dipilih, mereka berperanan menjalankan arahan dan dasar yang ditetapkan oleh kerajaan yang memerintah. Bagaimanapun, sebagaimana juga istana, mereka kekal di situ, walau apa bentuk pun dan warna politik kerajaan yang memerintah. Persoalannya, adakah kerajaan yang memerintah mempunyai kuasa mutlak? Jawapannya sudah tentu tidak. Kerana selain terpaksa menjawab di dalam dewan yang mulia ini, mereka perlu berhadapan dengan rakyat apabila tiba pilihan raya. Tegasnya, kerajaan yang memerintah dalam kerangka yang benar-benar demokratik tidak mungkin mempunyai kuasa mutlak. UMNO menuduh Pakatan Rakyat gila kuasa. Dengan pindaan ini kerana mereka beranalogi, Pakatan Rakyat juga mempunyai budaya politik seperti mereka. Janggal adalah menjadi pengetahuan umum bahawa UMNO mahu membolok dan mengongkong segala-galanya. Istana, kehakiman, dewan, perkhidmatan awam dan badan-badan lain termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan pada itu media juga dikongkong melalui undang-undang. Rakyat juga tidak dapat bebas dengan adanya pelbagai kengkangan untuk bersuara, berhimpun dan menubuhkan persatuan. UMNO ketakutan terhadap janji Pakatan Rakyat yang hendak menghapuskan ini semua. UMNO tidak biasa dan tidak berani bermain dalam lapangan yang sama rata dan sama adil. Sebab itu belum apa-apa lagi, UMNO sudah membuat tomahan dan tuduhan terhadap inisiatif Pakatan Rakyat.